Di Kufah ini dia ada 3 orang, 3 orang mufti yang hebat-hebat. Di antaranya salah seorang ialah Habib bin Abi Thabit. Kalau dia ni tak ada memberikan fatwa di Kufah, orang rasa macam ada benda tak kena. Itu kehebatan yang ada pada Habib bin Abi Thabit. Dan dinukilkan dalam kitab Lataif Ma'arif, Ibn Rajab Hambali menyebutkan bahawa Habib bin Abi Thabit ni menyebutkan apabila telah masuknya bulan Sya'ban, dia menyebutkan Syahru Sya'ban Syahru Al-Qurra. Bulan Sya'ban ini adalah bulan para qurra. Apa maksud dia? Maksud dia bulan Sya'ban ni adalah bulan untuk membaca Al-Quran. Sebab selepas Sya'ban kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu memang Syahrul Quran. Allazi unzila fihi al-Quran. Kita memang tahulah bulan Ramadan tu Quran diturunkan. Orang sebut satu bulan tu memang bulan Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Tetapi bagi bulan Sya'ban adalah bulan Al-Qurra. Maksudnya Qurra ni para pembaca Al-Quran. Jadi dalam bulan Sya'ban ini perlu diperbanyakkan kita membaca Al-Quran supaya nanti kita buat persediaan yang terbaik untuk bertemu dengan Ramadan. Dan pada pagi ini kita akan sama-sama melihat birth certificate, surat beranak. Kita tengok biografi Mashaf Al-Quran. Sama ada tuan-tuan perasan ataupun tidak, sebenarnya apabila kita memegang Mashaf Al-Quran ataupun boleh disebut Mushaf Al-Quran, boleh dibaca dengan Mashaf, boleh dibaca dengan Mushaf, ada 2 wajah di situ. Bila kita pegang Mashaf, sebenarnya pada Mashaf itu dia ada surat beranak, birth certificate. Cuma kita tengok ataupun tidak, kita perasan ataupun tidak, kalau Mushaf Mujamma' Malik Fahad, biasanya kita kat Malaysia ni kiblat kita adalah kepada Mushaf yang merupakan cetakan Mujamma' Malik Fahad. Mujamma' Malik Fahad ni di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau tuan-tuan yang pergi umrah tu ataupun pergi haji berpeluang sampai di Madinah Al-Munawwarah, di sana ada satu kompleks cetakan Al-Quran disebut sebagai Mujamma' Malik Fahad. Jadi biasanya kalau orang nak balik itu, bila dia pergi ke Mujamma' Malik Fahad ni, dia akan diberi hadiah dengan mushaf tu yang percuma. Kalau yang muda-muda ni dia bagi mushaf kecil. Kalau macam dah berumur sikit tu, dia bagi mushaf yang besar. Itu biasalah kalau jemaah-jemaah umrah. Jadi kiblat kita kat Malaysia ni dan akta-akta kita kat Malaysia ni berkiblatkan kepada mushaf yang diterbitkan di Mujamma' Malik Fahad. Dan mushaf ini kalau kita tengok, dia ada surat beranak dia, disebut sebagai at-ta'rif bil mushaf. Biasanya diletak dekat belakang mushaf itu, yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi kita nak mengenali Quran ni, kawan-kawan, kita kena baca surat beranak dia. Dalam bulan Sya'ban ni kita buka balik surat beranak, biografi Quran tu, kita cuba tengok sikit-sikit apa yang boleh kita ambil manfaat, kita ambil istifadah daripada surat beranak tersebut. So ini saya bacakan. Yang ni surat beranak dia. Kalau di Madinah Al-Munawwarah ni, di Mujamma' Malik Fahad ni, cetakan dia telah ada beberapa cetakan. Ada cetakan pertama sekitar tahun 1980, kemudian dia dah masuk cetakan yang kedua, dan ni dah nak masuk cetakan yang ketiga, version dia tu. Tapi dia banyaklah dikeluarkan cetakan. Tapi perubahan itu daripada pertama, kedua, ketiga, ada beberapa perubahan, dan setiap satu tu ada surat beranak dia. Yang ni yang latest. Kalau tuan-tuan buka dekat internet tu, cari je kompleks, tulis itu Mujamma' Malik Fahad, dia ada kompleks Tibaatil Quran di Madinah. Dia tulis kat sini ini surat beranak dia, ada kat muka surat akhir. Dia kata hazal Mashaf Al-Karim. Dia kata ada beberapa elemen penting pada surat beranak ni. Dia ada sebanyak 9 elemen.
yang ada dituliskan pada surat beranak Al-Quran. Yang pertama disebutkan kutiba hazal mushaf al-karim wa dubita ala ma yuwafiqu riwayah Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah al-Asadi al-Kufi li qiraah Asim bin Abi Najud. Yang pertama, aspek yang pertama pada surat beranak ni diberitahu, diterangkan kepada kita bahawa Al-Quran yang kita baca ini adalah mushaf Al-Quran yang ditulis menepati dengan riwayat Hafs bin Sulaiman. Qiraat dia qiraat apa? Disebut sebagai qiraat Asim. So Quran yang kita baca ni satu, yang pertama dia riwayat Hafs. Jangan sebut qiraat Hafs. Kalau sebut qiraat Hafs tu dia tak berapa kena. Dia sebut riwayat. Macam orang sebut mazhab lah, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Kalau sebut Syafi'iyah tu maksudnya ulama-ulama Syafi'i kan. Jadi kalau kita sebut betul tepat tu orang tahulah kita faham tentang mazhab. Begitu juga dari sudut kita membaca Quran ni, kita sebut riwayat. Dia kata yang pertama riwayatnya riwayat Hafs. Qiraat dia qiraat apa? Qiraat Asim bin Abi Najud al-Kufi. Ni orang Kufah. Walaupun Quran tu turun dekat Mekah, dekat Madinah, tetapi riwayat yang kita ambil ni, yang kita baca ni ialah riwayat Al-Kufi, orang sebelah Kufah. Jadi disebutkan di sini Asim li qiraah Asim bin Abi Najud al-Kufi at-tabi'in. Dia merupakan seorang tabi'in, Asim ini. Yang mana Asim ini dia mengambil bacaan daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami. Dia ambil bacaan daripada seorang tabi'in bernama Abi Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Yang mana tabi'in ini dia mengambil daripada 4 orang sahabat. 4 orang sahabat siapa dia? Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. So 4 orang sahabat ini, Uthman, Ali, Zaid dan juga Ubay bin Ka'ab. Daripada 4 orang ni lah mereka mengambil bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita jelas yang kita baca ni pada Hafs, ada Asim, kemudian daripada Abi Abdurrahman As-Sulami, kemudian ambil daripada 4 orang sahabat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sudut wajah bentuk bacaannya, riwayat Hafs. Okey, itu aspek yang pertama. Yang kedua, dalam surat beranak ni dia tuliskan ialah wa ukhiza hijauhu mimma rawahu ulama ar-rasmi anil masahifi allati ba'atha biha al-khalifah ar-rasyid Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ila Makkah wal Basrah wal Kufah wal Syam wal mushaf allazi ja'alahu li ahli al-Madinah wal mushaf allazi ikhtassa bihi nafsahu. Okey. Yang kedua, aspek yang kedua adalah dari sudut penulisan yang ditulis, tulisan yang ditulis dalam Al-Quran itu adalah berdasarkan kepada yang diriwayatkan oleh ulama-ulama resam penulisan Al-Quran, penulisan mushaf, yang mana penulisan Al-Quran itu berdasarkan kepada apa yang dihantar oleh Khalifah Uthman bin Affan. Jadi zaman Sina Uthman bin Affan ni lah baru Quran itu difirmkan. Dia tak berlaku bercelaru. Zaman Sina Uthman bin Affan dikompilekan, jadikan satu Quran yang semua orang kena ikut Quran itu zaman Sina Uthman bin Affan. Jadi Sina Uthman bin Affan ni dia hantar Quran tu ke mana? Pertama di Makkah, kedua Basrah, ketiga Kufah, keempat Syam, kelima mushaf bagi ahli Madinah, yang keenam mushaf yang ada sendiri pada Sayyidina Uthman. Kemudian yang ketujuh dia wa anil masahifi al-muntasakha, salinan-salinan daripada mushaf-mushaf yang ada di tempat-tempat tersebut. So, kita tengok sini ada 6 kota-kota besar Islam pada ketika itu. So ada mushaf yang ditulis di setiap kota itu. Jadi yang kita ikut ialah yang daripada Al-Kufah. Okey. Kemudian dia kata
Dari sudut penulisan lah, aspek yang kedua ini adalah penulisan itu berdasarkan kepada apa yang ditulis oleh dua orang syekh. Jadi Quran ni nak tulis ni bukan tulis saja. Ada dua orang syekh yang besar dalam penulisan Al-Quran, iaitu Abu Amru Ad-Dani dan juga Abu Daud. So kalau kita belajar hadis ada Bukhari dan Muslim. Kalau dalam Quran ni dia ada Abu Amru Ad-Dani dan juga Abu Daud. Mereka inilah yang menulis Al-Quran. Di sudut penulisan, kaedah penulisan itu. Okey. Kemudian itu aspek yang kedua. Kemudian kita pergi aspek yang ketiga. Wa ukhizat tariqatu dhabtihi mimma qarrarahu ulama'ud dhabti ala hasabi ma warada fi kitabit tiraz ala dabtil kharas. Yang kedua tadi dari sudut tulisan Al-Quran. Tulisan Al-Quran maksudnya bismillah. Kalau kita tengok bismillah, ba, sin, mim kan. Tapi dia hanyalah rumah saja, tanpa ada titik, tanpa ada baris. Yang tu nama dia resam. Aspek yang ketiga ni ialah dhab. Dhab ialah tanda-tanda di dalam Al-Quran. Kalau ba tu, titik ba tu, baris ba. Kalau ba tu tak ada titik, kita tak kenal. Ba ke, ta ke, tha ke, ya ke, kita tak kenal sebab rumah dia sama. Tetapi bila datangnya aspek yang ketiga, aspek dhab itu, dia membezakan barisnya, titiknya. Maka dari sudut penandaan baris, titiknya itu, ini disebut dalam ilmu dhab. Bukan dhab binatang macam biawak tu. Dhab ni tanda. Disebutkan dekat sini berdasarkan kepada kitab At-Tiras ala Dhabtil Kharas, Imam Tanassi, dan juga kitab-kitab yang lain, yang mana mengambil kira tanda-tanda yang diletakkan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dari sudut penandaan Al-Quran, Quran ni kalau dia tak ada titik, tak ada baris, kita tak boleh baca langsung. Tapi bila ada titik, ada baris, baru kita boleh baca, sebab kita bukan Arab kan. Dia mula-mula Quran itu tak ada titik, tak ada baris, kemudian dia letakkan baris dulu. Lepas letak baris, baru dia letak titik. Titik tu datang kemudian. Kalau kita lah orang Melayu, yang penting antara titik dengan baris mana penting? Kita rasa titik penting lagi kan. Tapi sebenarnya dari sudut sejarah, orang Arab dia tak penting titik, dia penting baris lagi. Baris tu lagi penting daripada titik, sebab bahasa dia kan, dia faham kan. Kalau titik tu tak penting sangat. Bila dia tengok tu, dia boleh baca terus dah. Macam kita lah, kalau kita baca kucing, makan, M-A-K-A-N, makan tu tak payah M-A tu baris atas, kan baris atas, kucing baris depan, tak payah, sebab kita boleh baca terus kan. Begitulah orang Arab. Jadi perkataan tu dia dah boleh tangkap. Cuma baris tu sebab dia melibatkan grammar. Di sudut past tense ke, present tense ke, singular, plural kan. Itu sangat penting. Yang kedua, aspek dari sudut titik, kemudian dari sudut baris, kemudian baru dia datang titik. Selepas titik, dia datang seorang ulama yang bernama Khalil bin Ahmad Farahidi ni, dia baru diletakkan tanda baris atas tu sengit, dhammah bagi depan tu, kemudian titik tu dikemaskan, rumah-rumah dikemaskan. Itu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi punya kerja, sampailah kepada kita pada hari ini. Dah macam-macam jenis mushaf ada, dengan tajwidnya, berwarnanya, dengan wakaf ibtida'nya. Itu dia turun kepada tahsiniat untuk mencantikkan Al-Quran. Kemudian yang penting lagi, selepas Khalil bin Ahmad ni 100 hijrah ke atas, dari sudut tanda Quran tu dia terbahagi kepada beberapa mazhab. Pertama disebut sebagai mazhab masyariqah. Jadi Quran yang kita baca ni, mazhab dia adalah mazhab masyariqah. Kemudian dia ada yang kedua adalah mazhab al-magharibah. Ada mazhab yang timur, ada mazhab yang barat. So penulisan kita ni yang kita baca tu, tanda-tanda tu adalah berdasarkan kepada mazhab masyariqah dipanggil. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke sebelah Sudan, sebelah Maroko, sebelah Itali, tuan-tuan nak baca Quran dia payah. Baris dia lain,
titik dia lain. Qaf titik kita dua kan, tetapi kalau di Maghribah qaf tu titik dia satu, dia tak dua titik dia, titik dia satu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, dia akan jadi Al-Furqan, dia jadi Al-Quran Al-Fur'an, dia tak jadi qaf, dia jadi fa. Serupa juga huruf nun titik kita di atas kan, dia nun kalau di ujung-ujung dia tak ada titik langsung, dia kosong, tak ada titik. Serupa huruf ya titik kita di bawah ada dua titik, dia tak ada titik, tempat-tempat dia ujung dia tak ada titik. Jadi itu ulama bahagian masyhur. Jadi Quran yang kita baca ni dalam surat beranak kita ni Quran Masyariqah. Jadi kita boleh baca. Kalau tuan pergi sana kau tak boleh baca, ini bukan kita punya kaedah penulisan, dhab dia, tanda, bukan resam. Dhab tanda dia, disebut sebagai ilmu dhabtul Quran. Dia ada Masyariqah, kemudian dia ada Maghribah. Kemudian ada satu lagi mazhab yang besar dalam tanda Quran ni, ialah mazhab Al-Andalus. Ni semua dipecah selepas zaman Khalil bin Ahmad Farahidi ni, dipecah kepada mazhab. Itu aspek yang ketiga. Kita tahulah tanda mushaf yang kita baca. Kemudian yang keempat, aspek yang keempat, wattubi'at fi adil ayatihi tariqah al-kufiyyin ala Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Habib As-Sulami. Aspek yang keempat adalah aspek bilangan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. So Quran yang kita baca ni adalah Quran mushaf Kufi. Dia ulama ni ada macam-macam ulama, ada orang Kufah, ada Basrah, ada Mekah, ada Madinah, ada Iraq, ada Himsi. So ada pelbagai ulama, dan pengiraan nombor-nombor ayat pada Quran itu kita ni berdasarkan kepada ulama Kufah. Kufah berapa ayat dia? 6,236 ayat. Tu bagi orang Kufah. Kalau dulu 6666 kan, masa tu kurang tepat. Tak ada hujah yang 6666 tu. Mungkin dia nak ambil 6,000 ke atas. Tapi yang tepat sebenarnya mushaf kalau Kufah 6236. Ada 6238, itu ada Basrah, ada ulama lain membezakan. Dan kalau kita tengok contoh surah Fatihah, yang kita punya mushaf kita Kufah kan, Kufi. Dia letakkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, satu ayat. Betul. Itu orang Kufah kita. Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat surah Fatihah. Tapi kalau tuan-tuan pergi sebelah Maroko, dia siratal ladzina an'amta alaihim nombor 6 kat situ. Dia ada wakaf kat situ. Itu mushaf Maghribah. Dia tak ikut pengiraan dari sudut pembahagian ayat yang kita pakai. Kufi, kalau Kufi kita tahu ayat, sebab bismillah tu nombor 1. Dia bismillah dia tak ada nombor. Itu ada perbahasan dari sudut bilangan ayat itu, dia menentukan. So beza, jangan terkejut tengok macam mana siratal ladzina an'amta alaihim ada wakaf pula kat sini kan. Lain mazhab dia. Okey. Kemudian seterusnya wa ukhizat bayanu ajza'ihi ats-tsalasin. Ini dari sudut aspek yang kelima. Dalam surat beranak ni dia kata, dari sudut pembahagian Quran itu. Quran ini dia dibahagikan kepada 30 juzuk. Yang pertama dulu zaman Nabi, sahabat tak ada juzuk-juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3 ni, satu muka surat, dua, tak ada. Tetapi aspek yang kelima ni disebutkan dari sudut pembahagiannya dibahagikan oleh ulama kepada 30 juzuk. Dia ada 30 juzuk. Hizib dia ada sebanyak 60 hizib. Kemudian ada separuh daripada 60 hizib itu ada rubah dia. Kalau kita biasa sebut orang kata ain, ada berapa ain, ada satu ain. Kalau orang mengapal-ngapal ni sebut ada makra'. Satu juzuk tu dibahagikan kepada 8 makra'. Satu juzuk tu dibahagikan kepada 20 muka surat. Satu muka surat tu diletakkan 15 baris. Ini yang pendekatan yang dibuat oleh Mujamma' Malik Fahad. Satu juzuk ada 30, satu juzuk 20 muka surat, 10 helai. Dia mula berkembang ni
Dia disebabkan ada ulama Kufah, Basrah, Maki, Mekah, Madinah. Jadi setiap negara-negara Islam ni, mereka ni semua masing-masing ada pendekatan masing-masing. Semua tulis Quran. Oh, ini buat cara dia, yang ni buat cara dia, yang ni buat cara dia, ini buat cara dia. Dan yang sampai kepada kita ni, kalau di sudut pembahagian juzuknya, pembahagian muka suratnya, pembahagian barisnya, kita ni banyak terpengaruh dengan apa yang berlaku pada Empire Osmaniyah. Zaman Osmaniyah lah banyak ulama-ulama dia guide kan supaya benda itu mudah untuk dibaca. Kenapa diletakkan satu juzuk itu ada 20 muka surat? Dia mengambil kira solat tarawih 20 rakaat. Kenapa satu juzuk itu dibahagikan kepada 8 makro'? Dia kata 8 ain. Sebab mengambil kira solat tarawih ada yang buat 8 rakaat. Siapa yang buat solat 20 rakaat Ramadan nanti, dia baca satu muka, habis 20 rakaat, habis satu juzuk. Tetapi siapa yang semayang tarawih 8 rakaat, maka dia letakkan situ ada 8 makro'. Jadi habis 8 makro', habis 8 tarawih. So dia ada kaitan itu. Kemudian kenapa ulama melihat diletakkan 30 juzuk? Kenapa tak 40 juzuk? Kenapa tak 20 juzuk ataupun 10 juzuk? 30 juzuk sebab mengambil kira Ramadan. Ramadan itu berapa hari? 30 hari. Habis 30 hari, habis 30 juzuk Al-Quran itu dia baca. Dia signifikan sebab Quran itu turun pada bulan Ramadan. Jadi semua yang terkait dengan Al-Quran itu dikaitkan dengan Ramadan. Oh, cantik. Dia katakan kat sini, dia kata apa asas pembahagian juzuk-juzuk? Tadi dia kata berdasarkan kepada kitab Ghaith An-Naf'i yang dikarang oleh ulama Safaqusi dan juga kitab-kitab yang lain. Itu aspek yang kelima dalam surat beranak. Kemudian aspek yang keenam. Aspek yang keenam adalah dari sudut aspek penerangan tentang ayat Al-Quran ni. Dia ada ayat Makkiyah dengan ayat Madaniyah. Biasanya kalau tuan-tuan tengok Quran, dekat belakang tu dia akan tulis mana ayat Makkiyah yang turun di Mekah, mana ayat Madaniyah yang turun di Madinah. Dia tak tulis kan ayat itu Makkiyah ataupun Madaniyah itu pada surah. Dia tak letak, dia letak dekat ujung sekali. Sebab apa? Sebab para ulama start daripada zaman sahabat, tabi'in, mereka memang tajridul Quran. Quran itu tidak boleh ditulis dalam mazhab, melainkan ayat Quran saja. Benda lain sikit pun tak berani tambah. Sebab itu nak letak tanda, satu tanda titik pun para sahabat tabi'in tak berani letak. Sebab ikut sebagaimana yang diturunkan. Ada bismillah, letak bismillah. Bagaimana surah antara surah Anfal dengan surah Taubah, tak ada bismillah, mereka tak letak bismillah. Apa yang tak ada jangan letak, apa yang ada letak, jangan ditambah, jangan dikurangkan. Maka tanda untuk letakkan Mekah atau Madinah tu diletakkan di belakang. Ini berdasarkan kepada kitab-kitab kitab-kitab fiqh, kitab-kitab tafsir yang menceritakan tentang ayat Mekah dan juga ayat-ayat Madinah. Kalau yang mudahnya nak faham, Makkiyah sebelum Nabi berhijrah dan juga ketika Nabi berhijrah, dan ayat Madaniyah selepas Nabi berhijrah sampai Nabi wafat, itu disebut sebagai ayat Madaniyah. Dan ayat-ayat yang turun tu dia ada pelbagai versi. Ada tengah jalan lah, tengah perang lah, ketika Nabi wada' lah kan. Sebab ayat tu dia bukan turun satu surah, sikit-sikit. Jadi bercampur-campur. Ada pendapat ulama. Itu aspek yang keenam. Aspek yang ketujuh ialah dari sudut aspek bayan wukuf, tanda-tanda wakaf. Tadi wakaf yang bulat-bulat ujung ayat tu kan, ujung ayat itu wakaf ujung ayat. Yang ni dia nak cerita tanda wakaf tengah ayat. Kalau ayat tu panjang 5-6 baris, kalau ayat hutang tu satu muka surat, jadi dalam tu banyak tanda-tanda wakaf, silinya, qilinya kan, jimnya, jaih. So bagaimana tanda-tanda ini diletakkan oleh ulama? Dia katakan mimma qarrarathul lajnah al-musyrifah.
Tanda ni adalah berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh ada satu lajnah dekat Mujamma' Malik Fahad tu, lajnah tasihih Quran dia yang menentukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan tafsir, berdasarkan wajah-wajah qiraat, berdasarkan pandangan-pandangan ulama lughah. Jadi itu yang boleh diletak keterkaitan antara satu ayat dengan satu ayat, satu perkataan dengan satu perkataan. Dalam konteks kita kat Malaysia ni, kita dah ada Quran yang ada wakaf ibtidak yang dikeluarkan oleh KDN, Kementerian Dalam Negeri. Dia letakkan ada ayat yang dia ada kitab-kitab yang besar yang membicarakan tentang disiplin ilmu, bagaimana kita nak berhenti setiap lepas satu perkataan, bukan satu ayat, satu perkataan boleh berhenti tak? Alhamdulillah boleh berhenti tak? Allah boleh berhenti tak? Ar-Rahman boleh berhenti tak? Kan? Bismi boleh berhenti tak? Tu ada kitab. Antara kitab-kitab yang besarnya yang menjadi rujukan ialah kitab Sajawandi, Ilalul Wuquf, Manarul Huda. Itu kitab-kitab yang menjadi rujukan yang utama untuk tentukan boleh tak boleh. Dan dia punya nama-nama jenis wakaf dia itu. Itu aspek yang ketujuh. Aspek yang ke-8 ialah tanda-tanda sejadah. Ayat-ayat sejadah kan, dalam Quran tu ada beberapa tempat. Ada yang ulama sepakatnya 10 tempat, ada yang ulama khilafnya ada yang 5 tempat, ada beberapa tempat. Dan ini juga berdasarkan pandangan-pandangan ulama tafsir dalam hadis-hadis Nabi, maka diletakkan tanda-tanda sejadah. Dan uniknya tanda sejadah yang ada pada Quran yang kita baca, biasa orang kita buat garis ni dekat bawah ke dekat atas? Kita garis sesuatu di garis bawah kan, sesuatu bila kita tulis garis bawah lah kan. Tapi Quran ni dia unik, tanda sejadah tu garis dia dekat atas. Jadi kalau garis kat bawah tu tak tepat lah dengan dari sudut metod penulisan Al-Quran. Dalam surat beranak ni dia beritahu garis sejadah tu kat atas. Jadi kalau tuan-tuan baca Quran, tengok ada tanda garis, dia tulis kat tepi tu sajadah, perkataan itu yang di bawah garis, bukan di atas garis. Perkataan sejadah itu. Okey, itu aspek yang ke-8. Dan aspek yang ke-9 iaitu aspek yang terakhir, iaitu tempat-tempat saktah. Dalam Quran ni ada tempat-tempat saktah. Bagaimana tempat-tempat saktah ni yang boleh ada 4 tempat bagi riwayat Hafs an Asim, Tariq Syatibi, mazhab Syatibi. Dia ada mazhab Syatibi, mazhab Tayyibah. Mazhab Syatibi itu ada 4 tempat yang asas lah, yang tu disebut sebagai tempat yang perlu kita saktah. Cuma kefahaman tentang saktah ni kita kena faham dengan baik. Jangan tersalah faham. Saktah ni sebab dia bahasa Arab, jadi kita tak tahu sebenarnya saktah tu macam mana. Kalau contohnya, kalau bahasa Melayu mudah saya nak bagi faham, tidur. Apabila kita sebut tidur, perlu tak bagi tahu tidur tu mata kena pejam? Kena bagi tahu tak? Tak payah kan? Orang tidur mata memang pejam lah. Itu tidur. Begitulah saktah. Saktah ni maksudnya berhenti seketika. Berhenti seketika untuk menyambung bacaan. Maksudnya saktah ni dibaca ketika bacaan wasal. Betul? Tidur mata memang tutup, mana orang tidur mata buka. Saktah ni dia adalah bacaan sambung, bukan bacaan waqaf. Jadi kita dalam surah Yasin, mimmar qadina tu, mimmar qadina tu kena tarik nafas tu bagi saktah kan. Memang situ bagi Hafs an Asim, riwayat dalam Syatibi, kita kena baca dia dengan saktah. Kenapa apa? Sebab kita baca wasal. Kita nak baca mimmar qadina haza. Tapi kalau tuan-tuan nak waqaf tak ada masalah sebenarnya. Baca berhenti mimmar qadina, berhenti. Haza boleh. Bukannya wajib saktah. Tu sebab apa wajib? Sebab kita nak baca wasal. Tu kena faham. Yang tu betul lepas pandang. Kebanyakan tulisan, kebanyakan kefahaman masyarakat tu dia agak keliru. Ini mimmar qadina ni kena wajib saktah. Memang wajib. Wajib sebab apa? Sebab nak baca wasal. Itu saya kata tadi, dalam kitab-kitab, sebab kita tak faham saktah, macam tidur lah. Bila katakan tidur, perlu terang tak kena tidur tu mata pejam? Tak payah. Orang tidur mata memang pejam. Jadi saktah tu kuatan bahasa Arab, kita tak faham.
Kalau kita faham saktah tu adalah bacaan wasal. Untuk wasal berhenti kejap, berhenti 2 second, sambung. Itu saktah. Serupa juga ain wajah. Ain wajah tu lagi dekat wakaf. Tanda wakaf, ain wajah kan. Dalam surah Kahfi tu kan. Dia berhenti tu, kalau kita nak wakaf tak ada masalah. Wakaf sunnah tu. Kan kita ada disiplin dalam wakaf tu. Berhenti wakaf itu tak ada masalah. Wakaf tak kenapa. Sambung ayat, tak ada masalah. Kalau kita nak baca wasal, so itu masyarakat keliru. Jadi kita bulan-bulan Syaban ni Syahrul Qurra, kita faham dengan baik, beri semangat baca Quran, dan insya-Allah kita teruskan. Ada lagi beberapa perkara ni, saya tengok waktu tu dah masuk waktu syuruk. Arahan yang diberikan tidak boleh melebihi waktu syuruk. Jadi kita berhenti setakat itu. Insya-Allah mungkin jika ada waktu dia akan datang. Banyak lagi perkara sebenarnya yang menarik dalam disiplin kita memahami Al-Quran ni. Kadang-kadang kita keliru, kurang jelas, benda-benda yang confuse. Sebab ni sebab apa? Sebab kita tidak melihat kepada ummahatul kitab. Apabila kita merujuk tu, baca tulisan-tulisan yang tak berapa tepat. Tapi kalau kita merujuk kepada ummahatul kitab, ulama-ulama yang muktabar, tulisan yang betul, sifu-sifu dalam bacaan Quran ini kan, maka kita dapat maklumat itu dengan tepat, maka boleh kita amalkan. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga bulan Syaban ni menjadikan kita rajin untuk membaca Al-Quran, untuk kita bertemu dengan Ramadan, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahum fina shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.